Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sambung daripada kitab Fatih Faridatul Faraid. Muka yang ke sini keempat dah, Islam. Itu sama. Okey, Islamlah. Okay. Pada perbincangan tentang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang Islam. Sekarang dia akan terang dulu, sebelum masuk kepada perbincangan akidah, dia terang dulu apa makna sebelum ni agama tu. Agama itu dia ada 3 perkara. Pengertian agama tu ada 3 komponen agama, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Maka sekarang pengarang akan terangkan makna bagi setiap satu tu. Kata pengarang Islam, iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seorang dengan betul, serta tidak menolak ingkar akan perkara agama yang mudah yang dibawa oleh Rasul. Okey, sekarang ni dia nak terang makna Islam. Apa itu Islam? Iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah, mengaku oleh lidah seorang. Situ. Mengaku dengan tidak fikir bicara. Apa maksud dengan tidak fikir bicara? Perkara yang di sini merujuk kepada perkara maklum minad-din bid-darurah. Dalam istilah kita, Islam itu seseorang yang mengaku dan menerima perkara-perkara yang dikira semua orang tahu, yang tak perlu kepada fikir bicara. Perkara agama yang mudah. Yang istilah dipanggil maklum minad-din bid-darurah. Apa dia? Perkara yang mudah untuk semua orang faham belaka tentang agama ini. Contoh, semayang wajib, puasa wajib, zina haram, arak haram. Jadi perkara-perkara asas agama ini, perkara tersebut bila setiap orang boleh kata tahu belaka. Tidak perlu kepada kena fikir bicara dulu, kena tilik dulu. Jadi Islam tu, orang tu mengaku hak perkara ni, orang tu kira Islam lah. Orang tu mengaku dan tidak menolak dia, orang itu dikira orang yang Islam. Dia ada perkara yang payah termasuk dalam agama Islam, tapi benda itu payah, benda itu perlu kepada belajar, perlu kepada kefahaman, barulah kita mengaku. Kita tak tolak. Contohnya bahagian datuk, kalau meninggal boleh berapa bahagian? Toki boleh berapa bahagian? Tahu tak? Tahu tak? Ada orang tahulah. Ada tahu? Adakah tidak Islam? Tidak. Sebab dia tidak dianggap sebagai perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Benda yang maklum oleh semua orang, perkara itu. Jadi dia tidak tahu dan tidak tolak. Hatta dia tolak sekalipun, dia tolak. Dia kata saya tak terima hukum ni. Tapi hukum tu perkara yang bukan semua orang tahu, bukan yang senang diketahui oleh semua orang. Maka dia tidak menyebabkan orang itu keluar daripada Islam. Sebab lingkungan daerah Islam ni luas. Tak boleh kita nak kata orang ini kafir dengan sebab perkara-perkara yang bukan dianggap sebagai perkara asas atau senang difaham. Dia tolak benda ni, contoh kafir. Tengok dulu benda yang ditolak itu adakah benda yang semua orang maklum, hatta orang biasa, orang ahli tahu belaka. Kalau begitu barulah dia kata arak tak haram, baru kafir. Dia kata judi halal,
Judi tak haram, benda yang telah maklum, semua orang tahu. Tu baru kafir. Sembahyang tak wajib kata, tu kafir. Jadi sekarang ni kita kena faham dulu, Islam tu benda buat Islam. Tapi perkara-perkara yang payah, perkara-perkara yang perlu kepada pengajian, perlu kepada huraian, benda ini memang dalam Islam, tetapi dia tidak menyebabkan seorang itu keluar kafir terus. Kenapa? Boleh jadi sebab dia jahil, boleh jadi kerana sebab dia tak tahu. Kena diberitahu dulu. Okey. Kata dia, iaitu Islam itu iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara. Tak payah fikir bicara, tidak perlu dipikir, diulang-ulang fikir. Mengaku dengan apa? Dengan lidah. Mengaku dengan lidah. Sebab Islam ni dia berkait dengan amal zahir. I'tiqad ini benda hak dalaman. Mengaku oleh lidah seorang dengan betul serta tidak menolak. Betul dengan sungguh. Mengaku sungguh. Serta tidak menolak ingkar. Menolak ingkar. Makna kira atah tafsir. Tolak tu makna apa? Tolak dengan makna ingkar. Serta tidak menolak ingkar akan perkara agama yang mudah yang dibawa oleh Rasul. Setiap apa yang Nabi SAW kita terima tak tolak, orang itu orang yang Islam. Orang itu dia termasuk di kalangan orang Islam, Muslim. Contoh seperti, bagi kata seperti betul dua kalimah syahadah. Seperti betul maknanya sungguh dua kalimah syahadah dan sembahyang dan lain lagi. Ni hak hukum Islam hak 5 tu lah tak. Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Jadi 5 ni kenapa? Ini yang besar-besar sehingga kan disebut dalam hadis khusus 5 perkara. Dia bukan 5 ni saja, ada lagi perkara-perkara lain. Cuma ini ni yang disebut dalam hadis kerana benda ni boleh kita kata semua orang tahu. Rukun Islam ni semua orang tahu. Jadi dikata betul. Betul apa? Betul syahadah itu mesti diucapkan bagi orang Islam. Betul sungguh sembahyang itu wajib 5 waktu tu. Kalau tidak ia beramal sekalipun, walaupun dia tak buat satu pun, dia tak beramal pun, walaupun dia tidak beramal, ini bagi apa? Bagi lain daripada syahadah. Syahadah bagi yang belum Islam, dia kena beramal, dia kena mengucap. Kalau tidak, dia tidak dikira Muslim lagi atas hukum zahir. Kerana Islam ni dia lihat pada hukum zahir. Ada pun hak beranak daripada keluarga Islam dah, mak ayah dia Islam, maka hatta hak pertama katakanlah tak mengucap sekalipun, dia tetap dihukum sebagai Islam dengan sebab dia panggil tabaiyah, ikut. Orang panggil Islam baka. Kan baka. Dah pun masalah, tak ada masalah pun Islam baka. Cuma Islam baka, dia jadi Islam kerana keturunannya Islam. Maka dengan lahirnya dia sendiri jadi Islam. Hatta dia tak mengucap syahadah sekalipun. Lain dengan orang yang bukan daripada Islam. Dia, untuk dia masuk Islam tu, setelah dia balik, maka dia perlu kepada tanda zahir, iaitu mengucap dia kalimah syahadah. Okey. Yang nak diberitahu oleh pengarang, kita tahu dah Islam ni ialah himpunan perkara-perkara agama yang diketahui secara umum oleh manusia, benda diketahui dengan mudah. Hatta orang yang yakin dan tidak tolak tu tak beramal sekali pun, masih dia Islam. Tertanya, dah buat apa dah semayang? Tak mari hidayah. Tak mari hidayah. Tak mari seru lagi. Tak mari seru. Dah yakin tak wajib? Yakin wajib. Yakin benda itu rukun agama. Yakin. Tapi tak semayang kerana sebab malas dah sebab Islam. Masih dikira Islam. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Khawarij,
Akidah Khawarij, orang melakukan dosa besar ni kafir terus, kafir. Tinggal semayang kafir. Apa tu? Dok puasa kafir terus. Itu tidaklah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengaku perkara ini dalam agama, dia tidak tolak, walaupun tidak buat sekali pun, dia masih dipanggil Islam, dia panggil Muslim. Nampak tak boleh kita nak kata mu ni kafir ni, tak boleh. Tak boleh. Tu payah sebenarnya kita nak mengkafir-kafirkan orang ni. Dalam hadis Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang panggil kepada saudaranya ni kafir, sungguhnya kena perkataan tu pada salah seorang. Kalau betul orang tu kafir, kalau tak, kembali dosa kepada dia. Kembali dosa dia menuduh orang kafir tu kepada orang yang menuduh tersebut. Jadi benda ni, benda yang melibatkan agama ni, kita janganlah buat munak senang-senang sebut di mulut. Buat senang-senang sebut di mulut. Okey. Hatta cara gurau sekalipun. Banyak lagi benda lain nak gurau. Banyak benda lain nak gurau. Agama ni bukan tempat untuk bergurau. Okey. Kalau tidak ia beramal sekalipun, faham? Walaupun tak beramal. Okey. Jelas. Ada tu mazhab Hambali, satu pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan orang tinggal sembahyang ni kafir, berdasarkan ada hadis mengatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang tinggal sembahyang, atau kama qala Rasulullah sallallahu ataupun yang lebih kurang, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja ni, sungguhnya dia telah kufur. Dan perbezaan kita dengan orang kafir ni ialah sembahyang. Jadi mereka melihat yang pada zahir makna tu menghukumkan kafir lah. Tapi ini pandangan sebahagian daripada pandangan mazhab Hambali. Tapi hak yang kuatnya, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ialah sama dengan jumhur. Orang yang tinggal sembahyang, selagi dia tak nafikan, masih dihukum Islam. Tapi jangan makin hukum Islam, maksudnya boleh lah, bukan boleh ni. Tinggal sembahyang tu berat dah tu, tapi maknanya nak ke jatuh kafir tu tidak lagi, selagi mana dia mengaku, dia yakin kewajipan sembahyang tu. Tapi kalau dia ingkar, dia kata tak wajib, ni baru kufur. Baru dia kufur. Samalah hukum-hukum lain yang dalam agama ni, yang benda yang orang maklum, benda tu wajib. Hukum-hukuman dalam Islam kita ada. Tak buat, sebab apa tak buat? Tak boleh nak buat, tak mampu buat, takut ni. Adakah jadi kufur? Keluar dari Islam? Tak lagi. Kecuali dia nafi. Ni tak boleh buat ni. Ini hukum zaman jahiliah, atau zaman nomad, atau zaman hukum yang tidak sesuai dan seumpamanya. Itu baru keluar daripada Islam. Adapun tidak melaksanakan sahaja, itu tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Baik. Kemudian rukun Islam 5 perkara. Jadi tadi tentang Islam, sekarang ni dia cerita rukun. Kena faham, Islam tu bukan rukun saja. Rukun ni asas. Tapi Islam tu luas lagi. Nampak tak? Ada sebut kat sini perkara, contohnya kita kata Islam itu apa makna? Kita kata meninggalkan atau perkara-perkara Islam. Cuma ni rukun ni makna asas. Asas makna rumah tu, asas rumah. Tiang dia ke, pasak dia ke, itu asas. Jadi ada 5 perkara. Ni maklum lah ke dah ni. Ke ada cikgu tulis tu? Ada kot. Ada. Siapa nak tulis makna tahu dah. Tu dah. Makna tahu dah. Jadi benda ini maklum lah ke? Apa dia? Mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begini. Kalau waktu dia tulis mana, Jawi ke Rumi? Kena Jawi kok. Ashhadu, atas alif ada hamzah. Da dengan al
Da dengan alif nun jauh sikit. Asyhadu an la, nun mati temu la idgham bila gunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu, alif juga ada hamzah. Jauhkan da dengan an. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lepas da ada alif. Kitab lama ni kena tulis lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas da ada alif. Tapi tanwin bertemu dengan ra jadi jadi apa? Tanwin bertemu dengan ra. Hukum dia idgham bila gunna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Lafaz itulah syahadah tu. Lafaz syahadah itu. Katanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini tertentu atas kafir yang hidup, yang hendak masuk Islam juga. Tu dia qaid tu. Nampak? Jadi perbincangan asyhadu ni panjang. Dalam kitab-kitab besar disebutlah, adakah disyarat sebut asyhadu? Boleh dah ditukar dengan nama lain, Muhammad Nabiullah ke, atau Ahmad Rasulullah ke? Itu bincang panjang lah. Pendek kata, kita kata pandangan yang paling kuat, seeloknya lah kekal dengan lafaz tu. Asyhadu, lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil betul lafaz itu. Makna syahadah biasa tu lah. Cuma yang paling asahnya kena sebut asyhadu, aku naik saksi. Ni mana ni? Mengucap. Mengucap ini tertentu di atas kafir yang nak masuk Islam. Orang kafir yang nak masuk Islam tertentu, makna mesti sebut ni. Ni menjadi syarat Islam bagi orang yang kafir nak masuk Islam. Macam saya sebut tadi, ada pun orang dah Islam, adakah nak jadi Islam tu dia kena ngucap dulu? Dah. Islam dah dengan sebab ikut kepada ibu bapa dia Islam dengan secara sendiri. Baik. Yang kedua, mendiri sembahyang 5 waktu. Yang kedua, mendiri sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang sehari, tiap-tiap hari kita ada 5 lah. 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, beri zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, mengerja haji bagi mereka yang cukup syaratnya. Mengerja haji bagi mereka yang cukup syaratnya. Dikait. Dah zakat. Zakat. Kalau semua orang wajib keluar zakat ke? Semua orang wajib keluar zakat? Tak. Orang yang cukup syarat wajib keluar zakat. Apa? Dah kenapa tak sebut juga yang cukup syaratnya? Kenapa tak sebut? Kerana apa? Kerana pertama, lafaz hadis wal hajju liman istata'a ilaihi sabila, dan berdasar kepada ayat Quran, Allah Ta'ala sebut benar syarat. Kerana haji ni benda yang berat, benda yang syaratnya sukar dicapai, kecuali kena buat sungguh. Tak, kecuali kena buat sungguh. Nak mencapai syarat haji tu, kena ada masa ruang untuk tunai haji. Pertamanya duit tu memang dah tak dapat tidak. Lepas tu masa ruang untuk buat haji. Kemudiannya ada kebenaran izin bagi orang yang duduk di bawah orang lain. Jadi kesemua itu memang berkait dengan syarat-syaratnya. Sebab itu hatta dalam nas, hadis ataupun Quran, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk menunaikan haji. Kenapa Allah Ta'ala sebut gitu? Supaya tak berasa hati orang yang tak mampu, dia tak boleh buat, tak ada apa-apa. Ada di kalangan ulama besar zaman dulu, duduk di Andalus, duduk di bahagian Qurtubi, duduk di Qurtubah, di bahagian Spanyol, belah-belah sana tu, tak pergi haji. Ulama hebat, tulis kitab pasal haji, tak pergi haji. Dah tak pergi haji. Perlu kepada duit, kenderaan pula. Kalau orang yang tak mampu untuk naik kenderaan,
Tak boleh sampai ke tanah suci. Sebab itu dalam masalah haji, syarak sebut betul bagi orang yang mampu, supaya tidaklah orang yang tak mampu rasa aku ni dok Islam lagi sebab tak cukup dok cukup sebab apa? Sebab tak mampu. Tak mampu dah. Nampak? Okey. Kemudian sebab yang kelima kata mengerja haji bagi mereka yang cukup syaratnya. Panjanglah syarat-syarat tu. Learning lagi payah tak? Learning syarat dia lagi payah. Ada kampung ni? Ada. Tak ada seorang kampung ni. Tak ada dengar kot. Kok ada kot. Payah learning. Bawah 65 tak? Bawah 65. Lepas tu ada kecil manis lagi. Bagus kot syarat tu. Jadi orang jaga kesihatan. Ramai yang dapat seorang balik pasangan. Oh, siapa gitu bang? Ada yang buat rayuan cepat boleh. Dia rayu boleh lalu sebab terpaksa tolong. Orang kali tak nak suami dia pergi rayu cepat boleh. Betul sebab tu tengok muda-muda boleh pergi tau. Betul lah. Lepas ni mungkin kalau tak syarat darah tinggi pula. BMI dah biar. Openg tak tiga, openg tidur. Openg tak tidur. Baik. Risiko pasal orang itu tu kan payah tu. Jadi orang tak legi tu macam mana? Kira tak wajib haji lah, kerana tidak ada tu. Tapi kalau dia mampu, dia kena buat badar lah. Badar pun tak boleh ni. Kan kerajaan tu kan. Jadi bukan tak boleh tu, sipang duit tu. Satu hari masa nanti kalau ada kelapangan, ada yang boleh melaksanakan badar, boleh. Okey. Bimbang kot jenis-jenis ambil peluang atas menunaikan badar haji ni. Seorang buat badar haji untuk 2 orang. Seorang nak ganti 2 orang, 3 orang, nak ambil ke mana? Seorang-seorang je tak nak ihram apa orang. Tu jadi kadang takut jadi penipuan pula. Okey, habis. Jelas jadi Islam tu apa yang kita maklum, itu Islam. Okey. Yang seterusnya iman. Islam yang pertama. Yang kedua ialah iman, iaitu mengikut dan menerima hati kita akan sekalian perkara yang membawa oleh Rasul kepada kita daripada perkara yang mudah daripada agama. Nampak? Dia kait dengan benda yang dia panggil maklum minad-din bil darurah. Perkara yang mudah, yang reti dalam agama secara mudah. Tapi bezanya apa? Bezanya iman ni ialah mengikut dan menerima hati. Islam ini pengakuan lidah. Pengakuan lidah. Adapun iman, terima dan mengaku hati. Apa dia nak mengaku hati? Sekalian perkara yang membawa oleh Rasul. Benda yang Nabi cerita, bahawa Allah Ta'ala sifatnya begini, wajib kita beriman dengan Rasul, wajib kita beriman dengan malaikat, wajib kita beriman dengan kitab dan seumpamanya itu. Itu wajib. Jadi hak iman ni benda tak nampak sebab hati. Dan tidak beriman semata-mata mengetahui benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada mengikut dan menerimanya. Okey. Dan dia kata ikut dan terima kan. Kalau orang tu percaya dan yakin Nabi tu Nabi, tapi tak ikut, dia yakin tapi tak patuh, tak tunduk, tak ikut, tak beriman. Sebab tu dia kata dan tidak beriman semata-mata mengetahui benar. Dia tahu Rasulullah tu betul. Adakah menyebabkan iman? Tak. Padahal tiada mengikut dan menerimanya, tak terima pun. Nabi suruh tak ikut, tapi dia dah tahu Muhammad ni betul, Muhammad ni benar.
Maka dengan ini tidak dihukum dengan beriman kebanyakan kafir yang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang sebenarnya. Sebab itu di kalangan musyrikin Mekah, sebahagian mereka, terutamanya yang bijak pandai, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang kita kata pembesar-pembesar Quraisy yang kuat menentang Nabi, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan seumpamanya, mereka ni tahu Nabi betul. Mereka tahu Nabi betul. Bahkan sebahagian mereka, Abu Sufyan sebelum Islam dulu, penuh malam-malam pergi curi dengar, pendengar bacaan Nabi. Nabi baca Quran di rumah dia. Gelap malam, lampu tak ada. Lampu tak ada. Jadi masing-masing dia tiga orang ni, Umayyah, Abu Jahal, masing-masing daripada rumah masing-masing pergi curi dengar. Satu malam tu simbong. Betul lah simbong. Dia kata, Mu buat benda Muhammad ni, buat apa mari ni? Nak dengar kata Quran ni hebat, bukan bahasa manusia ni. Dia kata, tahu dia orang malu kita ni. Kalau tahu dia orang ni malu ni, lepas ni jangan pergi dah, jangan pergi dah. Pakat jangan pergi apa dah. Lepas tu pergi pula. Pergi pula. Temu pula. Temu pula. Akhirnya kita boleh kena supoh. Jangan kita pergi. Kalau pecah rahsia kita, habis kita. Semua orang akan lari daripada kita ikut Muhammad. Nampak apa? Mereka ni, sebahagian mereka percaya Nabi betul, tapi tidak terima, tidak ikut. Maka orang tidak dipanggil orang mukmin, tidak panggil beriman. Sebab itu dia kata, maka dengan ini tidak dihukum dengan beriman kebanyakan kafir yang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang sebenarnya, kerana mereka itu tidak mengikut dan menerima akan yang tersebut. Mereka tak terima. Hati mereka masih tak senang. Sebab itu sebahagian daripada mereka kadang-kadang tak boleh ikut tu. Kenapa? Kerana asabiyah. Dia daripada kabilah tertentu. Kabilah tertentu. Nabi daripada Bani Hashim. Kalau Nabi kita terima dia, kabilah kita ni tak lemah lah. Kita takkan nak terima kabilah lain. Kadang hasad dan juga perasaan tu. Dia tidak lihat diri Nabi sebagai utusan Allah. Dia nampak Nabi tu anak yatim hak dibela oleh Abi Talib. Gitu. Maka dia tidak nampak pada sisi Rasulullah itu utusan Allah. Kemudian rukun iman 6 perkara. Ni sama ni. Ni di tadika sekolah-sekolah anak-anak cucu kita ni belajar lah kan. Nak sebut. Pertama, percaya dengan Allah. Kedua, percaya dengan malaikat. Ketiga, percaya dengan segala kitab. Keempat, percaya dengan segala rasul. Kelima, percaya dengan hari kiamat. Keenam, percaya sekalian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada Allah dengan muafakat iradatnya pada sedia kala. Maklumlah ke lah ni. 6. Yang satu, percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat. Yang keenam, yang keenam ni panjang sikit tau. Yang keenam ni panjang. Apa dia? Percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada itu ketetapan Tuhan, ataupun kita kata perkara yang Tuhan buat, perbuatan Tuhan. Qadar itu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan. Boleh. Makna qada apa yang Tuhan tentu, qadar apa yang Tuhan buat pun boleh juga. Dia ada khilaf nanti kalau tak tahu dia sebut dak ni. Ala kulli hal, qada dan qadar tu merujuk kepada ketentuan Tuhan dan pelaksanaan Tuhan bagi ketentuan tu. Jadi yang keenam, kita kena percaya apa yang Tuhan tentu dan Tuhan laksanakan, sama ada baik atau jahat. Dalam hadis sebut hulwuha wa murruha. Hak manis, hak pahit. Ketentuan ni ada hak manis, ada hak pahit. Kena terima belaka semuanya dari Allah. Yang Allah Ta'ala tentu tu muafakat berbetulan dengan kehendak Allah, yang Allah Ta'ala tentukan sejak sedia kala lagi. Nampak? Bukan makna racang, baru racang. Tak, kita baru racang,
Kita baru buat, Allah dah sedia semua kali sejak azali lagi. Seterusnya ihsan, wallahu taala ala wa alam.